Bila satu graf macam ni, dia akan dapat macam ni tau. Yang di tengah-tengah dia ni, dia adalah mean. Mean ni bermaksud di tengah dia ni, dia adalah kosong tau. Kosong di sini. Kalau ikut Z ya, mean dia ni dia akan ada satu nilai yang lain. Okey, kita tengok dekat sini. Dia akan ada satu nilai Z dan ada satu nilai X. Kan kalau ada soalan kan, kadang-kadang awak tengok dia ada X. Kalau awak tengok soalan dia, dia kan ada tulis Z sama dengan X tolak, X dengan min bahagi dengan ini kan. Okey, ini adalah dia punya soalan. Okey, apa benda-benda ni? X ini refer kepada nilai asal. Nilai asal yang ada min tu. X ni tengah-tengah dia ni akan jadi min. Min ni akan ada satu nilai lah. Okey. Kalau berdasarkan soalan ini, kalau kita tengok soalan ini kan, Rajah menunjukkan graf wang saku harian pelajar di sebuah sekolah. Wang saku harian bertabur secara normal. Bila bertabur secara normal, bermaksud kita nak kena guna graf ni lah. Okey. Dengan sisihan piawai 4.5. Okey, kita dah tahu sisihan piawai dia adalah 4.5. Ini boleh faham kan? Okey. Boleh. Terusnya dia kata mana dia kata dia ada cakap min tak? Okey, dekat sini awak nampak dekat graf dia dah tulis. Dia kata 7.4. 7.4. Okey, 7.4 itu adalah min. Okey, 7.4 itu adalah min. Okey, apa perbezaan dia? Bila dia letak min dekat situ, bermaksud nilai yang dekat sini. Okey, kita tengok nilai yang dekat sini. Sini adalah 7.4. Ini adalah 7.4. 7.4 ni nilai min ni bermaksud tengah-tengah purata. Purata akan ada dapat 7.4 lah. Okey, seterusnya. Bila min di sini, dekat sini nilai dia adalah kosong. Z tu. Nilai Z tu kosong. Faham tak? Z adalah kosong. Z untuk cari yang dekat graf tu. Okey. Kalau di sebelah sini, apa kawasan ni pula? Ini adalah kawasan probability. Oh, kawasan probability. Probability. Ini pun sebelah sini pun kawasan probability. Okey, ini pun probability. Cuma beza probability ini 0.5, ini 0.5. Ini adalah nilai Z yang positif, ini adalah nilai Z yang negatif. Ini positif, ini adalah negatif. Boleh faham? Boleh. Bila dia kata di mana-mana tu, sekarang kita kena tengok soalan dia kata apa. Sekolah mempunyai satu peraturan yang melarang pelajar membawa duit lebih dari RM15 ke sekolah. Bila RM15 ke sekolah, okey, awak dah boleh agak kan dia punya kawasan dia dekat mana kan? Mesti sebelah sini kan? RM15 mesti sebelah kanan ni kan? Sebab dia min dia 7.4, bermaksud RM15 mesti dekat sini. Okey? Sekarang cara dia, kita bila dia bagi nilai dia, RM15 ini adalah dia menggunakan unit min. Bila dia menggunakan unit sama dengan min, bermaksud itu adalah nilai X. Nilai X, bukan nilai Z. Faham? Maka kita kena cari Z. Sama dengan X ke itu? Ya, 15 itu akan jadi nilai X. Oh, okey. Sebab nak tahu dia adalah yang dia bagi nilai itu sama ada Z ataupun suatu nilai X, awak kena tengok dia punya nilai tu. Kalau nilai dia adalah sama dengan min. Faham tak? Kalau min ni berapa ringgit, dia pun berapa ringgit. Dia sama dengan min. Bermaksud dia menggunakan yang asal. X lah. Nilai X. Sebab tu kadang awak nampak dia tulis X. Kadang awak nampak dia tulis Z kan. So, dekat sini akan jadi 15. Okey. Jadi 15 tolak 7.40 tolak berapa? Dapat 1.688 banyak 8 ya Bu. 1.689. Boleh kita ambil 1.689 1.68888 macam tu.
Okey, 15 tolak 7.4. Yalah 1.689. Okey, 1.689 ini adalah nilai Z. Jadi bila kita kata nilai Z, bermaksud mungkin nilai dia dekat sini. 1.689. Kenapa sebelah kanan? Sebab dia positif. Lebih 7.4. Lepas tu pula soalan dia tanya mempunyai peraturan yang melarang pelajar membawa duit lebih dari RM15 ke sekolah. Bermaksud kalau dekat graf ni, kalau kita lukis, ini kosong kan? Inilah yang akan dapat 1.689. Dia kata yang lebih besar daripada sini. Bermaksud lebih besar daripada situ. Okey? Mempunyai peraturan yang melarang pelajar membawa duit lebih RM15 sekolah. Dia kata jika bilangan pelajar yang melanggar peraturan ini pada mana-mana hari persekolahan ialah secara kasar 68. Cari jumlah pelajar di sekolah ini. Dia kata ini adalah daripada segi bilangan. Okey, 1.689 ini adalah apa? Kena cari graf yang itu. Ya, kena pergi dekat graf. Dapat berapa? Sekejap saya cari dulu. 1.6 1.68 1.689 0.04 61. 6. Okey, maka luas yang ini kawasan ini adalah 0.4561. Sebab ini yang awak dapat 0.4561 tu adalah probability. Faham? Kebarangkalian. Kebarangkalian itulah 0.4561. Okey, boleh Okey, sekarang soalan dia tanya jika jumlah bilangan pelajar yang melanggar tu adalah 68. Dia kata cari jumlah pelajar di sekolah itu. Okey, kalau probability biasa, bagaimana cara nak mencari? Kalau probability biasa, nak mencari, kita dah ada 68 kan? 68 orang yang melanggar peraturan. Okey, jumlah pelajar di sekolah itu, mestilah dia kata kalau probability yang melanggar peraturan. Darab kan? Okey, sekarang ada darab, ada yang ni. Yang darab kalau dia bagi jumlah X yang sebenar, jumlah N. Sekarang dia bagi jumlah N ke tak? Tak N. Yang N sepatutnya ini. Jadi bermaksud yang dia bagi ni adalah probability sebahagian saja. Bermaksud 68 kita kena bahagi dengan jumlah keseluruhan. Kita dapatlah sepatutnya kalau kita bahagi ini, kita dapat. Kalau kita bahagi ini, sepatutnya kita akan dapat nilai ini. Faham tak? 4.561. Faham ya? Okey, faham kan? So, ini yang akan jadi sama dengan 0.4561 sepatutnya. Kalau dia kata 68 ini, kalau bahagi dengan keseluruhan N, maka kita akan dapat ini sebenarnya. Probability kan jumlah suatu peristiwa, jumlah sesuatu peristiwa bahagi dengan jumlah sampel. So ini adalah sampel. Ini adalah jumlah peristiwa tu. Peristiwa untuk budak melanggar peraturan. Jadi 0.4561 kita pergilah. So 68 bahagi dengan 0.4561. Sekejap. Cikgu, saya dapat 149 poin. 1000 lah. 1491. Salah ni ya? Cikgu tengok. Kenapa dapat macam tu? Tengok atas. 68 bahagi dengan 0.4561. Betul? Betul. 68 bahagi dengan 0.4561. Awak ada
ni lagi ke? Tak ada ya. 68 bahagi 0.4561. Oh, 149 ya. Oh, ya, ya. 1.49. Kan salah. Cek balik. 1 point ni. Bukan 0.04561 ni. Cek balik. 0.0. Aduh. Oh, saya lupa 1-0 tu. 0.04561. So akan dapat 1491. Okay. Okey. Faham tak? Faham ya? Itu dia punya macam mana cara kita nak carilah dia punya ni. Okey. Sekarang bila kita dapat soalan, kena pastikan dia bagi tu probability. Kalau dekat atas ni probability ya. Kalau dia bagi dalam bentuk graf yang sebelah atas ni, contoh dia bagi dalam bentuk peratus, itu bermaksud probability. Atau kalau dia tak bagi pun mungkin dia bagi dalam bentuk macam ni. Suatu peristiwa lepas tu dia bagi dengan N. Maka itu adalah probability. Faham? Mungkin dia bagi dalam bentuk suatu peristiwa yang dibahagikan dengan suatu sampel. Itu adalah probability juga. Walaupun dia tak cakap. Okey. Okay. Okey. Kalau yang nak ke kanan ke kiri tu dah tahu kan? Tak tahu. Kalau lebih 0.5 akan jadi positif. Kalau kurang akan jadi negatif kan. Kalau tengah, yang itu min ialah 0. Min adalah kosong. Okey, katakanlah macam ni ya. Contoh kalau dia bagi macam ni ya, soalan probability. Saya anggaplah suatu probability untuk suatu peristiwa. Saya tak kisah probability apa. Kita anggap suatu probability tu dia bagi adalah 0.6. Bila dia kata probability sahaja, 0.6 ini adalah luas yang di dalam graf macam ni. Cuk, yang itu Bila dia kata 0.6, dia kalau 0.6 dia 0.2743. Oh, ini awak nak check kat mana? Iaitu Tengok dekat tengah. Okey, tengok. Oh, awak check dekat jadual Okey, sekejap saya nak tengok dekat jadual ada tak dia punya formula? Saya nak tengok 0.6 kan? Awak ambil yang mana? 0.2743. Kan? Tak, salah. Awak ambil yang ni kan? Salah. Okey ya. Okey, apa yang saya nak tunjuk ini. Apa bila diberi 0.6? Yang ini awak kena faham 0.6 ini bukan Z. 0.6 itu adalah probability. Probability adalah di dalam ini. Ini kan 0.5 luas dia. Bila dia kata 0.6, dia mungkin macam ni. Faham tak? Dia mungkin 0.6. Bermaksud keseluruhan ini adalah 0.6. Boleh? Boleh faham Boleh. tak? So, bagaimana nak cari dia punya, nak tengok dalam graf? Okey, 0.6 ini sebenarnya kita kena check yang di dalam graf tu tadi. Okey, cuba kita pergi ke 1.555 ke dalam jadual tu. Awak ambil mana? 1.5 1.555. Ini kalau awak nampak dia adalah 0.06 sedangkan yang saya cakap tadi adalah nak 0.6 kan? Okey, awak tengok last dekat graf ni berapa? 0.5 kan? Ya. Graf last 0.5 kan? Sedangkan kita nak 0.6 kan? Okey, sekarang kita pergi balik kepada gambar. Ini yang awak kena fahamkan betul-betul. Apabila diberi nilai yang melebihi 0.5, separuh dia adalah 0.5. Bermaksud awak kena cari nilai 0.5 tolak dengan 0.6. Faham so, tak? 0.1 lah kena cari. Ya, 0.1. So, 0.1 inilah yang lebih ini 0.1. Tengok balik dekat graf 0.1 berapa.
1.281. 0.1 0.1. Awak ambil yang mana? 1.281. Oh, 0.1. Awak ambil yang ni Ini dengan ni 1.228 awak kata. 0.12. Sekejap saya tengok 81. Boleh? Boleh kan? 1.281. Kalau Boleh? dia kurang Boleh? satu apa punya kan? Boleh. Okey. So 1.281 tu apa benda yang awak cari tu sebenarnya? Saja saya nak tahu. Apa dia? Itu ialah Kat mana saya nak tulis satu? Itu adalah nilai Z 1.281. Maka graf ini dia adalah ini. Dia bermaksud 1.281 ini adalah ini. Faham? Maksudnya dia punya graf tersebut lah. Faham tak? Okey Jadi sebelum kita selesaikan soalan ni, awak kena tengok dia punya nilai probability tu lebih 0.5 ke tak? Sebabnya graf kita hanya sampai 0.5 saja. Dia punya last. Okey. Cuk, Jadi tadi kita punya pergi balik kepada ni. yang itu. Itu saya saja bagi soalan je. Nak bagi. Saya ingat kalau 0.6 dia? kita sudah dapat 0.1 kan. Yang 0.5 tu kita kena buat tak? Tak. Okey, sebab graf dia kita anggap 0.6. Graf dia kalau awak cari, kalau awak kata 1.281 tu, dia memang mengira upper tail. Upper tail ni dia memang akan kira luas yang sebelah kanan. Faham tak? Kecuali dia nak graf yang sebelah kiri. Sebab dia memang upper tail. Faham tak apa benda saya kira? Faham. Yang ini 0.5 dah. Ya. Yang itu dia macam mana tentu dia negatif ke positif? Bergantung kepada soalan. Dia bergantung kepada bila dapat soalan, kita kena determine dulu dia negatif ke positif. Kita tengok soalan Okey. Skor Z bagi M ialah K kan, dia kata kan. Skor Z bagi M adalah K. Kalau kita nak cari Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. So Z sekarang adalah K sama dengan X ialah M tolak min adalah 5 sisihan piawai. Ini adalah variance. Variance. Dia cara tulis dia adalah ini adalah dia punya variance. So sebab tu dia punca kuasa Y. Faham tak? Ini adalah variance dia. Variance Nanti awak cek balik formula yang ini. Ini ada dalam formula ni. Cara tulis. Pun boleh ubah rawak tu. Okey. Jadi cek balik yang ini. Jadi sebab itulah M tolak 5 dapat Y. Jadi awak kena pindah-pindah lah untuk nak dapat Y dalam sebutan M dan K. Okey kan? Okey, boleh. Jadi kena faham. Okey, boleh Saya rasa okey je kot. Tak ada apa lah. Okey, untuk kes yang macam ni pula, dia bagi B3P. Okey. Ini adalah dia bagi probability ni tetapi di dalam bentuk graf. Tahu? Kalau dalam bentuk graf bermaksud ini probability ini ke semua ini adalah probability tapi dia bagi dalam bentuk graf. Ke semua ini sepatutnya bernilai 1. Probability kan jumlah dia 1. Jadi kesemua yang di sebelah ini adalah 1. So kalau dia kata express B in terms of A ni, awak boleh ambil ini ini tambah ini sepatutnya 1. Itu je. Tambah 1. Lepas tu pindahlah. Faham tak?
So yang B tu semua probability kan? Pindah akan dapat. Bukan. Oh, okay. Yang mana? Faham. Ah, Dah faham. B yang ni. Yang B ni. PX yang lebih besar daripada 1. Bila dia kata ini, dia nak yang lebih besar daripada 1, bermaksud X. Nampak tak dia kata X? Inilah X dia. Dia nak probability X lebih besar daripada 1. Bila X lebih besar atau sama dengan 1, bermaksud So 1, akan 2, 1, 2, 3. 3. So 1 ini adalah 3/7, tambah dengan 2 adalah A, tambah dengan 3 adalah ini. Boleh faham? So tambah lah. Ini soalan yang senang, tapi kita akan jadi susah bila dia buat macam ni. Okey, boleh? Ini benda yang dia bagi dalam bentuk graf. Itu je lah jawapan. Oh, so sebenarnya jawapan tu ini adalah itu sahaja. 3B2 Ini tambah ibarat A dia ibarat PX lebih besar daripada 1, bermaksud PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3. Okey. Jadi tambahlah kesemuanya. Okey? Itu maksudnya. Ini probability. Ini cuma sama juga yang kalau saya lukis graf yang tadi kan. Ini kalau sebelah ini 0.5, sebelah ni 0.5, 1 juga. Okey. Kebarangkalian yang diwakili oleh luas rantau belorik ni adalah 0.37, dia kata. 0.37. Sekarang dia kata dia nak tahu K ni berapa. Ini berapa, ini berapa. Kalau sini K, ini K, bermaksud nilai dia adalah sama kan. Kalau kanan dengan kiri dia mesti nilai sama. Cuma beza satu negatif, satu positif. Tetapi graf dia ni dia berada di tengah-tengah. Okey. Bila berada di tengah-tengah, bila 0.37 ni, dia kata keseluruhan ini adalah 0.37. Jadi kita nak buat apa? Kita kena buat itu. Macam mana kita nak tahu? Kita kena sebelah cari ni Z berapa, dulu, sebelah ni berapa, saya nak tahu. Kita kena cari Z, tapi 0.37 ini adalah probability. Ini adalah probability. Probability 0.37 ni, nampak tak dia cakap macam ni? Kebarangkalian yang diwakili oleh luas rantau yang belorik. Bila dia kata kebarangkalian, bermaksud 0.37 ini bukan Z. Dia adalah P. P tempat dia di mana? P ni adalah di dalam ini. Kenapa saya kata tak boleh cari untuk 0.37 ni? Bila awak cari dalam jadual, okey kita tengok kalau awak kata cari dalam jadual 0.37, awak akan dapat satu nilai. Okey? Satu nilai dia macam ni. Dia akan anggap belorik dia tu macam ni. 0.3, ini 0.5 kan kalau sampai sini. 0.37 dia akan anggap daripada sini. Ini mungkin sampai ke sini sahaja. Maka keseluruhan kawasan ini akan jadi 0.37. Sedangkan dia bukan nak kawasan yang sebelah atas. Dia nak kawasan yang tengah-tengah. Sebab itu kita kena bahagi dua dahulu. Okey? Bila kita bahagi dua, okey cuba bahagi dua dulu. 0.185. Okey, sekarang kita kena fahamkan satu benda. Yang graf yang kita tengok, dia hanyalah mencari luas di sebelah kanan. Luas di sebelah kanan. Bermaksud, kalau awak cari luas 0.185, bermaksud awak akan cari luas macam ni. Dia akan dapat, okey luas ni adalah 0.185. Dia tak boleh, bila kita tengok nilai tu dia tak boleh cari nilai yang sebelah kiri. Sebab tu graf dia sebut upper tail. Tail yang di atas. Jadi bagaimana kita nak cari? Kita kena cari luas di sini berapa. Macam mana nak cari luas di situ berapa? Kita tolaklah dengan 0.5. Faham tak? Faham ya. Maka kita akan dapat 0.315. Sebab kita nak tahu nilai K ni.
Sekarang yang 315 itulah kita kena cari dekat graf. Oh. Okay. Sekejap saya cari. Okey, berapa dapat? 0.315. Sekejap lagi. 0.315. So, saya dapat 0.481. 0.48. Bermaksud K ini adalah 0.48. 81. Satu tak payah. 481. Boleh, boleh. Kena. So dekat sini pun akan jadi negatif 0.481. 0.481 ini adalah kita hanya tahu nilai K. Faham tak? Okay. Berdasarkan soalan ini, dia nak tahu Z kurang daripada K. Z kurang daripada K bermaksud ini dia nak graf yang macam ni. Dia macam ni. So K ni berapa? 0.481 kurang daripada K bermaksud keseluruhan ini. Tu tolak dengan 0.315. 0.481 kan Z? Oh, betul-betul. Okay, 0.481 kan Z. Macam mana dia? Betul. Kita satu ini probability, faham tak ni? Ini adalah probability. Maka ini pun kena tolaklah probability juga. Okay, sebab dia nak yang macam ni. Okay, faham?